132 waktu-waktu yang dimakruhkan salat. Waktu-waktu yang dimakruhkan salat. Makruh ni lebih kepada haram ya. Makruh ni ada dua. Hazlami. Makruh ni ada dua jenis. Satu makruh apa? Hazlami. Makruh ni ada dua jenis. Satu apa? Okey lah, tak apalah, tak payah jenis lah. Makruh tu apa makruh? Makruh ni benda yang tidak disukai. Okey, tidak disukai. Karaha, tidak disukai. Tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya lah. Kan? So makruh ni bukan haram ya, cuma tak disukai. Tapi makruh ni ada dua jenis. Apakah jenis dia? Apa? Makruh tahrim dengan makruh tanzih. Aiwa, terbaik. Makruh tahrim dengan makruh tanzih. Apa tu makruh tahrim? Apa tu makruh tanzih? Alamak, batul lah pula. Alamak. Allah, syafa'ullah. Apa tu makruh tanzih? Makruh tanzih. Apa tu makruh tanzih? Apa tu makruh tahrim? Apa beza? Mungkin boleh bagi lain dulu Ustaz. Oh, orang lain dulu. Mungkin kita bagi Rafiq lah. Rafiq. Oh, Rafiq. Ya, Ustaz. Apa tu makruh tahrim dengan tanzih? Dan apa bezanya? Beza dia. Ya. Makruh ni macam Hazlami kata tadi, perkara yang terlarang lah. Tapi dia punya perbezaan antara tanzih dengan tahrim ni, kalau tahrim tu dia ada apa ni? Ada mengandungi inilah, disepakati oleh orang-orang yang ulama lah. Dia ada apa? Ada dalil yang mengatakan benda tu makruh. Jadinya benda tu kuat lah, tu tahrim lah. Kalau tanzih? Kalau tanzih ni dia tak apa kuat lah. Contohnya macam apa, minum sambil berdiri ke. Okey. Makruh tanzih. Makruh tanzih maksudnya tanzih tu maksudnya dicela. Makruh yang dicela kan, makruh yang dicela. Makruh tahrim ni makruh yang hampir kepada haram. Kalau tengok buku pun ada tulis, dimakruhkan sembahyang dengan makruh tahrim, iaitu makruh yang hampir kepada haram. Itu makruh tahrim. Maksudnya mana yang lebih berat, iaitu makruh tahrim. Jadi istilahnya antara perkara yang harus dengan haram, makruh ni tengah-tengah. Antara perkara yang harus ni tengah, atas ni sunat, wajib kan, harus ni tengah. Ke bawah ni antara harus dengan haram ni bawah. Tengah-tengah ni adalah makruh. Antara perkara yang harus ni boleh buat. Harus ni boleh buat. Dengan haram adalah makruh. Maksud kalau kita perincikan makruh ni, mula harus, selepas harus makruh tanzih, bawah lagi makruh tahrim, bawah lagi adalah haram. So makruh tanzih ni tadi kita kata makruh yang dicela. Tahrim ni makruh yang dicela juga, tapi lebih kepada haram. Maksudnya lebih berat. Dia kembali kepada istidlal, dalil. Dalil. Maksudnya dia tak sampai kepada kuat seperti haram, tapi hampir macam haram. So itu beza ya. Makruh tanzih dengan makruh tahrim. Macam juga dengan sunat. Ada sunat biasa, ada sunat muakkadah kan, ada sunat muakkadah dan wajib. So harus
tengah-tengah harus dengan wajib adalah sunat. Tapi sunat tu ada dua. Harus, sunat biasa, sunat muakkadah dan wajib. Sunat muakkadah dan wajib. Okey. Jadi ada waktu yang kita diharamkan lah, makruh tahrim sebenarnya, yang dimakruhkan untuk kita solat. Pertama, ketika matahari berada di tengah-tengah langit. Matahari di tengah. So kita kata macam dia waktu sebelum waktu zuhur. Sebelum waktu zuhur. So kalau kita letak satu tiang, tiang tu tak ada bayang. Matahari betul-betul kat tengah. Dia tak ada bayang. Itu kita kata matahari berada di tengah-tengah langit. Bila matahari mula bergerak ke arah barat, dah mula ada bayang, maksudnya barulah masuk zuhur. Zuhur adalah apabila matahari gelincir daripada tengah-tengah. Tergelincir daripada tengah. So istilahnya kalau sekarang ni zuhur 1.20, istilahnya kalau matahari tengah-tengah pukul 1 lah. Pukul 1. So lebih kurang 20 minit, dia dah mula ada bayang. Dia mula gelincir. 20 minit. 20 minit juga. So pukul 1 hingga 1.20 tu, itu adalah waktu yang makruh solat. Makruh solat apa? Solat sunat. Makruh solat sunat. So nanti kita akan perincikannya. Solat sunat pun ada dua jenis. Solat sunat pun ada dua jenis. Ketika matahari berada di tengah-tengah langit, kecuali pada hari Jumaat. Jadi pukul 1 sampai 1.20 tu tak boleh kita solat sunat. Nak solat hajat tak boleh. Nak solat taubat tak boleh. Itu waktu dipanggil waktu tahrim. Waktu makruh tahrim. Makruh tahrim. Tapi ada pengecualian, kecuali hari Jumaat. Kalau hari Jumaat boleh. Dan selepas sembahyang okey. Dan dia ada kecuali lagi ya. Siapa tahu? Selain daripada kecuali hari Jumaat, ada lagi kecuali. Apa dia? Kecuali apa? Kecuali yang kedua. Siapa tahu? Siapa tahu? Tak. Sebelum nak baca selepas solat subuh tu, waktu tahrim ni kita kata waktu-waktu yang nanti kita baca, dia kata kat sini kecuali hari Jumaat. So hari Jumaat tak ada waktu waktu tengah hari tak ada kecuali waktu tahrim kecuali hari Jumaat. Selain daripada hari Jumaat, apa dia? Ada kecuali lagi lain? Gerhana. Tak, kan? Selain daripada hari Jumaat, kecuali apa? Kecuali di Mekah. Kecuali apa? Kecuali di Mekah. Kecuali di tanah haram Mekah. Tidak di Madinah. So maksudnya, kalau katalah kan azan dekat Mekah pukul 1.20, azan Zuhur, pukul 1 hingga 1.20 tu kan kita kata waktu tahrim. Tak boleh sembahyang sunat. Tak boleh sembahyang sunat. Tapi kalau di Mekah boleh. Di tanah haram Mekah saja. Madinah tak boleh. Madinah tak boleh. Mekah je boleh. So kecuali pada hari Jumaat dan tanah haram Mekah. Sebab ada dalil ya. Sebab ada dalil. Itu maksudnya. Dan selepas sembahyang subuh sehingga matahari naik setinggi tombak. Setinggi segala. Kemudian yang waktu kedua, selepas solat asar hingga jatuh matahari. Okey. Sebenarnya dia ada 5 ya. Sebenarnya dia ada 5 waktu secara perincian. Okey, dengar baik-baik ya. Pasti kalau Ustaz tanya waktu tahrim ada berapa? Kalau buku ni tulis 2. Sebenarnya kalau kita perincikan tu ada 5. Pertama, dengar ya, Pertama iaitu selepas solat subuh hingga terbit matahari. Ni salin. Jangan acah-acah. Boleh ingat ya. Waktu tahrim. Pertama, selepas subuh hingga terbit matahari. Yang kedua, dari terbit matahari hingga naik sepergalah. Itulah yang tadi, naik setinggi tombak. Tak apalah, nanti Ustaz cerita. Yang kedua, dari terbit matahari sehingga naik sepergalah. Galah yang panjang mana Ustaz? Galah yang
panjang macam yang satu depa, 3 depa, tu pun orang nanti tanya pula galah yang macam mana. Kita faham galah lah, galah cucuk apa, jolok mangga kan. Macam mana pula galah pula. Okey, tak apa. Nanti saya cerita. Waktu yang ketiga, daripada matahari di tengah-tengah hingga gelincir. Waktu ketiga iaitu daripada matahari di tengah-tengah hingga gelincir. Tengah-tengah hingga gelincir tadi. Waktu keempat, daripada selepas solat asar hingga terbenam matahari. Terbenam matahari. Yang kelima, dari terbenam matahari hingga terbenam sepenuhnya. Daripada terbenam matahari hingga terbenam sepenuhnya. Okey, so ada 5 waktu yang dipanggil waktu tahrim. Okey, so kita tak boleh sembahyang sunat, sembahyang hajat ke, sembahyang taubat ke. Bila kita dah sembahyang subuh, selepas subuh tu kita tak boleh nak sembahyang sunat. Daripada subuh sampai terbit matahari. Terbit matahari ni waktu apa? Waktu syuruk. Waktu syuruk ataupun waktu isyraq. Kadang-kadang kat jam masjid tu dia tulis waktu syuruk. Syuruk tu bila titit, itu maksudnya waktu dah terbit matahari. Syuruk bila kata terbit matahari, maksudnya telah berakhirnya waktu subuh. Siapa yang sembahyang katalah syuruk 7.10, siapa yang sembahyang subuh selepas 7.10 itu dikira sebagai qada. Qada. Baik, daripada waktu syuruk terbit matahari tu kita tak boleh sembahyang sunat lagi tau. Tak boleh sembahyang sunat lagi. Kita kena tunggu beberapa ketika. Sekurang-kurangnya 10 minit. Katalah syuruk 7.10, 7.20 baru kita boleh solat sunat duha. Ataupun solat sunat isyraq. So 10 minit itulah yang dikatakan daripada terbit matahari hingga naik sepergalah. Daripada terbit matahari hingga naik sepergalah. Sekurang-kurangnya 10 minit. Yang eloknya 20 minit. Lebih kurang 20 minit. Kalau Aikin dia kata 29 minit. Tak kisahlah. So mesti ada gap, ada ruang waktu. Istilahnya kan, apa maksud sepergalah? Istilahnya kalau kita tengok matahari naik tu, antara matahari naik tu, kalau pagi-pagi tu kita tengok matahari tak jadi masalah kan. Kita boleh tengok matahari masih merah lagi. So kita boleh tengok matahari tu dengan permukaan bumi ada ruang. Ada ruang. Itulah yang dikatakan istilahnya sepergalah. Sepergalah. Okey. Kemudian yang ketiga tadi waktu itulah matahari di tengah-tengah hingga gelincir. Itu tak boleh. Yang keempat iaitu selepas asar. Selepas kita sembahyang asar, tak boleh sembahyang sunat. Tak boleh sunat. Sampailah terbenam matahari. So kalau katalah ini permukaan laut. Matahari mula cecah laut. Itu maksudnya matahari dah terbenam. Kemudian yang kelima, daripada terbenam matahari hingga terbenam sepenuhnya. Katalah di matahari kan, matahari dah mula cecah laut. Itu dikira sebagai matahari terbenam. Kemudian ada 10 minit ke 15 minit. Matahari tu sikit terbenam sepenuhnya. Itu maksudnya daripada terbenam matahari hingga terbenam sepenuhnya. Maka bila dah terbenam sepenuhnya, barulah masuk maghrib. Terbenam sepenuhnya, baru dah masuk maghrib. Baik, itu waktu tahrim. Hukum makruh ini digunakan pakai sekiranya solat tersebut tidak berkaitan dengan sebab-sebab terdahulu ataupun sengaja melakukan perkebumian pada waktu tersebut. Jika perkebumian dilakukan pada waktu tersebut bukan dengan sengaja atau kebetulan saja, atau solat yang dilakukan pada waktu itu mempunyai sebab-sebab terdahulu seperti solat sunat wuduk, tahiyatul masjid dan mengqada solat, maka semua itu tidak dimakruhkan pada waktu tersebut. So maksudnya apa? Solat sunat ni ada 2 jenis. Yang pertama, sunat muqaddam. Sebab muqaddam. Apa benda sebab muqaddam ni? Iaitu sebab dahulu.
Solat sunat ada 2 jenis. Pertama, sebab dahulu. Sebab dahulu. Yang kedua, sebab kemudian. Sebab kemudian. Baik, yang dikatakan tak boleh sembahyang sunat ni adalah yang jenis kedua, sebab kemudian. Tapi kalau yang pertama tu, sebab terdahulu, kita boleh sembahyang sunat. Walaupun pada waktu tahrim tu. Apa yang dikatakan solat sunat sebab dahulu? Sebab dahulu. Ustaz bagi contoh, iaitu macam dikata tadi, sembahyang tahiyatul masjid. Kenapa kita sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang menghormati masjid 2 rakaat? Sebab kita masuk dulu. Kita masuk masjid baru kita sembahyang 2 rakaat. Itu yang dikatakan sebab dulu. Sebab dahulu. Kita masuk masjid baru kita sembahyang 2 rakaat. Kalau kita tak masuk masjid, kita tak sembahyang 2 rakaat. Itu yang dikatakan sebab dahulu. Sebab dahulu. Ataupun contoh lain dia kata tadi, solat sunat wuduk. Kita ambil wuduk dulu, baru kita sembahyang sunat. Itu sebab dahulu. Jadi, kalau yang sebab dahulu, ataupun solat qada. Solat qada pun boleh, tak ada waktu tahrim. Sebab apa kamu solat qada? Sebab aku tinggalkan. Sebab dulu baru solat. Itu boleh dilakukan pada waktu tahrim. Baik, yang tak boleh ni sebenarnya apa? Yang sebab kemudian. Sebab kan, contoh, solat hajat. Kita solat dulu, baru pohon hajat. Itu sebab kemudian. Yang itu yang tak boleh sembahyang pada waktu tahrim. Lagi contoh apa? Solat istiharah. Sebab dulu, baru kita istiharah. Doa istiharah, Allahumma inni astahiruka. Itu tak boleh. Solat sunat mutlak pun tak boleh. Baik, solat gerhana. Solat gerhana, katalah gerhana matahari. Katalah gerhana matahari, pagi-pagi kan gerhana matahari. Itu sebab dulu baru solat. Boleh. Sebab apa? Berlaku gerhana, baru kita solat. Kan? Itu dikatakan sebab dulu. Solat jenazah. Boleh tak? Boleh. Nak sembahyang solat jenazah pasal, boleh tak? Sebab apa? Sebab dulu. Ada orang mati, dah uruskan, baru kita solat. Itu yang kata sebab dulu. So, waktu tahrim tu, boleh pada solat sunat yang sebab dulu, baru solat. Ya? Dengan ini semua sembahyang yang mempunyai sebab dahulu, perenggan bawah. Terdahulu dikiaskan kepada 2 rakaat yang diqadakkan oleh Rasulullah SAW selepas solat asar. Boleh bacalah dalilnya. Menunaikan solat di kawasan tanah haram Mekah. Okey. Maksud seterusnya, menunaikan solat di kawasan tanah haram Mekah adalah dikecualikan. So tadi Ustaz kata tadi, selain daripada hari Jumaat, hari Jumaat tu untuk Zuhur je ya. Hari Jumaat tu untuk Zuhur je. Untuk Zuhur je. Untuk Asar, tetap tak boleh. Walaupun hari Jumaat. Begitu juga dengan selepas subuh. Menunaikan solat di kawasan tanah haram Mekah adalah dikecualikan daripada larangan tersebut secara mutlak. Kalau di Mekah, tak ada waktu tahrim. Nak sembahyang selepas Asar, selepas subuh, tak ada waktu tahrim. Ia boleh ditunaikan sembahyang pada bila-bila masa yang dikirakan tanpa ada waktu yang dimakruhkan. Sebab dalil hadis Nabi SAW, wahai Bani Abdul Manaf, jangan kamu menghalang seorang pun bertawaf di Baitullah ini dan bersembahyang pada mana-mana waktu yang ia kehendaki, sama ada malam ataupun siang. So ada dalil. Pengecualian tanah haram Mekah saja, bukan Madinah. Madinah pun dipanggil tanah haram Madinah, tapi yang dimasukkannya hanya tanah haram Mekah. Wallahu ta'ala a'lam. Kita berhenti pada mengulangi solat yang diwajibkan. Baik, ada soalan?